Hai semua, kembali lagi bersama saya, Wani Carey, host anda dalam Breakout at Didik TV. Okey, untuk segmen kali ini, Wani bersama dengan Cikgu Muhammad Fazli. Hai, apa khabar Wani? Baik, Alhamdulillah Cikgu. Baik Cikgu, kita nak mulakan dengan Wani nak tanyalah untuk kertas biologi, kertas 1 ni kan Cikgu. Kenapa ramai pelajar yang kata kertas ni walaupun dia objektif, betul kan? Semua objektif kan? Walaupun dia semua objektif, tapi kenapa susah nak skor kertas 1 ni Cikgu? Boleh tak Cikgu terangkan apa sebenarnya yang tersirat di sebalik nak mendapatkan skor yang baik untuk kertas biologi ni? Okey, terima kasih Wani atas soalan yang sangat baik. Saya rasa kertas 1 yang dianggap sebagai susah oleh calon-calon SPM ni sebenarnya mereka kurang menguasai konsep asas biologi sebab tujuan utama kertas 1 adalah untuk menguji pengetahuan pelajar dari segi konsep dan juga kefahaman terhadap asas-asas dalam biologi. Okey, jadi kalau kurangnya asas, orang kata basic biologi kan Cikgu. Jadi bagi Cikgu sendiri, apa teknik yang murid-murid perlukan untuk menguasai kertas 1 ni? Teknik yang paling mudah di saat-saat akhir ni di mana SPM dah makin dekat ni adalah cara yang paling mudah adalah dengan latih tubi saja. Sebab kertas 1 ni memang dah ada jawapan dia, cuma pelajar nak pilih yang mana betul sahaja. Jadi dengan melazimkan proses latih tubi itu, pelajar akan terbiasa dengan bentuk-bentuk soalan yang sama. Sebab soalan dalam kertas objektif ni dia tak banyak berubah sebenarnya. Dia akan shuffle lah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Maksudnya untuk kertas 1 ni tak ada orang kata macam soalan yang kebat, bukan macam kertas 2 macam tu, betul ke Cikgu? Kertas 1 tetap ada kebatnya sebab kertas 1 ni dia punya aras soalan tu dibahagikan kepada 3. Soalan aras rendah, sederhana dan juga tinggi dengan rasionya 5:3:2. Dia ada 50 soalan, maksudnya kalau rasio 5:3:2, soalan aras tinggi tu lebih kurang 10 soalan. 50 soalan objektif semua? Yes. Daripada 50 tu ada mungkin dalam 10 soalan ni adalah soalan kebat lah. 10 soalan kebat ke Cikgu? Kalau Wani sendiri bayangkan 50 soalan objektif, ada kebat lagi, ada susah, ada medium susah, dia tu macam memang perlukan basic yang betul-betul kukuh lah dalam biologi ni Cikgu. Jadi sebenarnya macam untuk kertas 1 ni, apa macam Cikgu sendiri kan aktif di Cikgu pun antara kumpulan perintis Cikgu Teo, betul? Apa inisiatif yang Cikgu lakukan untuk pelajar-pelajar dalam kelas? Jadi apa yang Cikgu buat untuk bagi murid-murid ni tahu dan menguasai kertas 1? Sebenarnya mudah je macam tu. Ya. Antara inisiatif saya create satu channel Telegram di mana melalui channel Telegram tu saya akan sentiasa menghasilkan soalan dalam bentuk poll. Sebab Telegram ni dia mempunyai fungsi untuk menghasilkan poll dan dia tukar kepada bentuk quiz. Jadi bila saya hasilkan soalan objektif dalam bentuk quiz, setiap kali pelajar menjawab dan jawapannya salah, dia akan display reason kenapa jawapan yang betul tu dikira sebagai betul. Kiranya poll tu Cikgu buat untuk dalam berapa soalan tu selalunya? Sekurang-kurangnya 5 soalan sehari, di mana saya ambil soalan tu daripada soalan SPM tahun-tahun lepas lah, supaya pelajar terbiasa dengan format dan bentuk soalan SPM sebenar. Faham. Jadi itulah dia kawan-kawan, untuk kertas 1 ni sebenarnya kita kena lebih kepada latih tubi dan kena tahu asas biologi. Dan Cikgu, untuk kertas 1 dan kertas 2 ni, dia markah tu dia akan gabung ke dia asing-asing untuk biologi? Sebenarnya biologi ni ada tiga kertas, di mana ada kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Semua markah tu akan digabungkan sekali, di mana kertas 1 50 markah, kertas 2 100 markah dan kertas 3 50 markah. Jadi dia gabungkan semua jadi 200 dan dia bahagikan dengan 2 lah, dapat 100 markah. Okey, jadi untuk kertas 1 50 soalan, ada lagi 2 kertas, kertas 2 dan kertas 3. Jadi kalau nak dapat markah ni, kena skor kertas 1 dulu Cikgu, paling penting, baru dapat skor markah selebihnya, betul tak?
Ya, betul. Sebenarnya kertas 1 adalah kertas yang paling mudah untuk pelajar dapat markah sebenarnya, termasuk kertas 3. Jadi antara kertas yang pelajar perlu skor untuk lulus dan juga untuk dapatkan A, memang dia kena skor kertas 1 dan juga kertas 3. Sebab dia punya lubuk markah tu ada kat situ. Dan kertas 1 ni sebenarnya dia memberikan gambaran awal untuk soalan kertas 2 dan juga soalan kertas 3. Maksudnya tu macam mana cikgu? Murid-murid dah boleh tahu apa akan keluar kertas 2 ke macam mana? Kertas 1 ni dia semua tajuk 15 tajuk yang ada dalam biologi tu dia keluar. Kemudian biasanya soalan yang ada, contohnya soalan kebat dan sebagainya yang ada dalam kertas 1 tu dia memberi gambaran soalan-soalan yang bakal keluar dalam kertas 2. Jadi maksudnya dengan pandukan kertas 1 pelajar dah boleh tahu dah gambaran kertas 2 ni soalan dia tajuk apa yang akan keluar. Itulah biasanya lah. Itu dia murid-murid semua. Jadi untuk kertas 1 ni kalau kita dapat tengok secara terperinci, sebenarnya dia bagi sedikit orang kata tips untuk kertas 2. Apa yang akan keluar untuk kertas 2. Tapi sekarang ni kita akan saksikan dulu perkongsian daripada Cikgu Fazli kita. Jom kita saksikan. Okey, untuk video yang pertama ni kita akan belajar tentang nutrisi bab 9 KSSM Biologi, di mana bab 9 ini adalah berkenaan dengan nutrisi dan juga sistem pencernaan manusia. Okey, subtopik yang pertama untuk bab 9 ini adalah 9.1, iaitu mengenali sistem pencernaan manusia. Okey, standard pembelajaran yang pertama adalah mengenal pasti struktur sistem pencernaan manusia. Pernahkah anda terfikir apa yang berlaku pada makanan kita apabila kita makan? Okey, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, marilah kita sama-sama mengenali sistem pencernaan manusia. Okey, sistem pencernaan manusia ini kita boleh bahagikannya kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertamanya adalah salur alimentari. Okey, manakala bahagian yang keduanya adalah kelenjar pencernaan. Okey, kita tengok bahagian yang pertama. Kita tengok bahagian yang pertama pada sistem pencernaan manusia, iaitu salur alimentari. Ianya bermula daripada mulut, seterusnya ke dalam rongga mulut yang mengandungi gigi dan juga lidah. Kemudian makanan akan melalui esofagus, seterusnya ke bahagian perut. Okey, kemudian turun ke usus kecil, di mana usus kecil ini terbahagi kepada tiga, iaitu duodenum, yang keduanya adalah jejunum dan yang ketiganya adalah ileum. Dan seterusnya bahagian yang paling bawah adalah usus besar yang terdiri daripada kolon dan juga rektum. Okey, bahagian yang kedua pula terdiri daripada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ni ada 4 semuanya, iaitu yang pertama kelenjar ileum, yang keduanya adalah kelenjar gastrik, yang ketiganya pankreas dan yang keempat kelenjar intestin. Okey, apakah itu kelenjar pencernaan? Kelenjar pencernaan ini adalah sejenis tisu ataupun organ yang merembeskan jus pencernaan, di mana jus pencernaan ini membantu proses pencernaan. Okey, sebagai contoh, kelenjar liur menghasilkan ileum, manakala kelenjar gastrik menghasilkan jus gastrik.
pankreas pula menghasilkan jus pankreas dan kelenjar intestin menghasilkan jus intestin. Jadi jangan ke mana-mana, lepas ini pada jam 10.55 pagi bersama saya Wani Keri dan Cikgu Fazli kita dalam Breakout at Didik TV.